Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah, para jemaah yang dirahmati, dikasihi, lagi disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kebahagiaan, keberkatan. Allah Taala tempatkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang, inah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh secara berjemaah dan dapat kita melangsungkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sebelum meneruskan kita lihat surah Ali Imran, surah Ali Imran, ayat yang ke-119. Baik, sebagai renungan kita dalam ayat yang lepas, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pesanan kepada kita, iaitu umat Islam, orang yang beriman, supaya jangan mengambil orang-orang yang bukan daripada kalangan kita menjadi orang yang kepercayaan, orang yang rapat. Pertama sekali itu orang kafir lah, tolak itu. Dan yang keduanya, itu juga dikatakan iaitu orang dekat. Yang maksud ni adalah orang munafik, orang yang sentiasa bersama dengan umat Islam. Maka jangan jadikanlah mereka ini sebagai teman rapat, dan apatah lagi ni melantik mereka menjadi sebagai pemimpin. Tu. Sebab sekarang kita kata apa? Manusia sekarang dia tak lihat kepada agama, dia lihat dia progres siapa. Terutama dalam sudut politik lah. Itu yang merosakkan sebenarnya agama, sikit sebanyak dia akan memberi kesan kepada bukan sahaja kepada masyarakat tapi kepada agama. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita teruskan pula. Kemudian Allah Taala cerita pula sifat mereka itu, kenapa mereka itu tidak boleh dijadikan sebagai teman rapat. Insya-Allah kita lihat sifat mereka, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Baik, inilah pesanan Allah Ta'ala kepada kita. Jangan jadikan orang yang betul-betul kita menjadi musuh Islam, yang kita tak tahu ke, jagalah. Baik, jadi ini sifat mereka. Maka Allah jelaskan, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Jadi Allah jelaskan ha antum,
beginilah kamu. Kamu apa? Kamu yang kita tahu sifatnya tidak melihat siapa yang dia nak jadikan orang rapat dia dan juga penolong dia tadi. Baik, hai antum, beginilah keadaan kamu. Ulai tuhibbunahum. Kamu menyukai mereka, wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak menyukaimu. Allahu akbar. Jadi kita faham tak? Inilah sifat ni kalau kalau dia mengaku sebagai Islam pun dia orang munafik. Kita sayang dia sebab kita anggap dia sebagai saudara kita. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia amat membenci kita. Jadi kita kena ambil lah ayat ini. Walaupun kita dia baik dengan kita. Itu zahir. Tidakkah kita melihat kepada sejarah bagaimanakah keadaan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pengikut-pengikutnya? Mereka di depan Rasulullah, ya Allah, mengaku engkau ya Rasulullah, sebut Rasulullah, tapi di belakang niatnya mereka benci Rasulullah SAW. Sehinggalah Allah turun surah Munafiqun, satu surah yang khas untuk mereka. Allah sebut sifat-sifat mereka tadi. Baik, jadi maksud di sini Allah jelaskan, wahai orang-orang beriman, ingatlah kamu sukakan orang-orang munafik kerana keimanan yang diperlihatkan oleh mereka. Sebab zaman Nabi SAW mereka ni Allah, kalau siang hari mereka datang sembahyang di belakang Nabi. Nampak mereka ni jaga sembahyang, jaga masjid. Hebat Allah. Tapi apa jadi tak? Kamu suka munafik sebab keimanan yang diperlihatkan mereka kepada kamu, padahal mereka tidak mencintai kamu pun. Mereka tak sayang kepada kamu, sama ada zahir mereka ataupun batin mereka. Cuma sifat mereka adalah kepura-puraan. Tapi tujuan mereka, kenapa mereka berpura-pura? Tunjuk baik, sebenarnya jahat. Senang kita bagi. Kenapa begitu? Sebab mereka nak merosakkan, memecah belahkan umat Islam. Memecahkan umat Islam. Jadi sekarang kalau kita lihat dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang digarapkan daripada Imam Ghazali rahimahullah taala, Hasan Basri rahimahullah taala ada menjelaskan, dia beritahu orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tak diketahui. Sebabnya mereka ni bersembunyi. Tetapi dia kata zaman sekarang, itu zaman dia dah. Dia kata zaman sekarang mereka ni lebih mempamerkan, terserlah kemunafikan mereka. Ya Allah. Cuba kita lihat sekarang ni dalam masyarakat. Mengaku memperjuangkan Islam, mengaku cinta kepada Islam, cinta kepada Nabi SAW. Sejauh mana amalan dia? Perintah Allah Ta'ala pun tak ditunaikan, sunnah baginda SAW pun tak diamalkan. Macam mana nak katakan sebagai seorang yang mukmin yang sejati? Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat, jadi amal ibadat ni jadi sebagai adat saja. Jadi amal ibadat, kalau dalam seminggu dia mari masjid hari Jumaat saja. Hari Jumaat, hari lain kalau dia semayang tu alhamdulillah kita tu. Tapi wallahu alam kan, ada juga hak semayang hanya seminggu Jumaat saja. Allahu Akbar. Nak nampak dia rajin datang masjid, tunggu tak sampai sebulan kan, masuk bulan puasa. Tahun ni insya-Allah lah. Sebab PKP itu dah dilonggarkan semua tu, insya-Allah. Jadi seperti amalan biasa lah. Maknanya boleh mengimarah ke masjid. Itulah kita lihat bulan-bulan Ramadan tu, boleh kita ramai jugalah, walaupun dasarnya kalau kita lihat 10 pertama je yang ramai. 10 pertengahan itu dah ada semakin sederhana. Masuk 10 yang terakhir, Allahu Akbar. Walaupun kita dia tak balik kampung, duduk di kampung sendiri. Tapi tinggal satu soh pun tak penuh ke. Allahu Akbar. Walaupun kita tak kata orang macam ni munafik, tapi adakah kita ni seorang Muslim yang hak sebenar, hak sejati? Sejauh mana ke tanda sayang kita kepada Allah, tanda sayang cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inilah kita kena jaga asyik amalan tadi. Dan begitulah juga sini, maka Allah memperingatkan, beringat terhadap mereka yang bersifat munafik ini, karena sebenarnya mereka ini tidak sayang kepada kita, zahir batin pun tak sayang sebenarnya.
Allahu Akbar, ya. Baik, jadi Allah Ta'ala ceritakan kenapa kita kena berjaga-jaga. Sebab kita berbeza daripada mereka. Kita berbeza, tak sama. Sebab tu Allah sebut, ini sifat kita. Sifat kita, wa tu'minuna bil kitabi kullih. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Iaitu kita ini umat Islam hak yang sejati. Kita semua beriman dengan segala kitab. Yang pertama sekali Al-Quran, yang sebagai kitab yang turunkan kepada junjungan besar kita Muhammad SAW, dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para anbiya alaihissalam yang hak sebelum Nabi Muhammad SAW. Tu. Baik, dengan kata lain beriman ini, iaitu kamu semua tidak ragu sedikit pun terhadap kitab. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini kitab yang tidak diragu-ragukan lagi. Jadi sekarang ni walaupun kita ada orang kata, saya tak ragu. Mana buktinya? Pertama sekali, kalau tak faham Al-Quran, mana kita tahu isi dia? Itu nampak tak? Ini juga sebahagian dia kata apa? Kalau kita tak usah ni, takutnya masalah macam sifat nifak tu ada. Sebab orang munafik perkataannya lain dan di hatinya lain. Allahu Akbar, ya. Jadi sebab tu muslimin dan muslimat kata Allah Ta'ala, ingatlah, ya, berusahalah untuk kita fahami isi kandungan Al-Quran, ya, barulah kita faham dan kita tahu apa itu perintah Allah, apa itu larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dalam sudut fiqh dan sebagainya itu kita belajar, tapi Al-Quran ni benda yang berkaitan dengan segala-galanya. Kalau fiqh hanya berkaitan, kalau tidak berkaitan dengan amal ibadat, dalam berkaitan muamalah, tu. Sedangkan dalam Al-Quran semua ada, semua unsur ada. Ada tauhidnya, ada ibrah pengajarannya, hukum ahkamnya, banyak lagi yang ada dalam Quran. Dia syumul. Jadi kita kena tahu belaka. Baik. Jadi maksud sini, kamu beriman kepada kitab semuanya, makna kamu tidak ragu sedikit pun terhadap kitab itu Al-Quran. Sedangkan mereka selalu ragu, bimbang dan kebingungan. Nak terima kau tak? Itu sifat orang yang sifat munafik tadi. Baik. Jadi dalam hal ini, waktu minun bil kitab ni ditafsirkan oleh Ibn Abbas seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibn Abbas, maksud pada ayat ini adalah kamu beriman kepada kitab kamu, yakni Al-Quran keseluruhannya, dan juga kitab mereka. Ini termasuklah juga maksud ni ahlul kitab. Sebab ahlul kitab ni mereka ni yang dahulu zaman Nabi SAW, mereka ni tak ubah seperti orang munafik. Tak ubah mereka seperti orang munafik, walaupun mereka ni ada kitab mereka sendiri. Kalau kita lihat Abdullah bin Ubay bin Salul itu daripada golongan lain. Hak ni golongan Yahudi. Golongan hak Yahudi tadi. Mereka kata mereka beriman dengan kitab mereka. Sedangkan kitab mereka pun mereka telah membolak-balikkan hukum ahkam dan sebagainya. Dan Al-Quran mereka tolak. Dan demikianlah orang-orang Nasara, mereka menolak Al-Quran. Baik, jadi kata Ibn Abbas, kamu beriman kepada kitab kamu, itu Al-Quran, dan juga kitab mereka. Maknanya kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kita beriman. Adanya kitab Taurat, adanya kitab Zabur, kitab Injil, dan juga suhuf-suhuf. Iman kita itu, kepercayaan kita begitu, keyakinan kita. Allah turun pada itu. Ada pun apa untuk kita mengetahui itu tidak menjadi kewajipan. Baik, sedangkan mereka berbeza. Sedangkan mereka mengingkari kitab kamu, mereka tolak Al-Quran. Kerana itulah kata Ibn Abbas, kamu lebih berhak untuk membenci mereka daripada mereka membenci kamu. Sepatutnya kita yang berhak untuk benci mereka, sebab mereka menolak hukum ahkam yang pernah diturunkan kepada mereka. Allahu Akbar, apatah lagi Al-Quran tadi. Baik, itu Allah ceritakan perbezaan kita.
dan kemudian sifat mereka lagi. Sifat kepura-puraan mereka itu, maka Allah Ta'ala jelaskan supaya kita faham. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Apabila mereka bertemu kamu, wahai umat Islam, mereka berkata, amanna, kami beriman. Kami beriman. Samalah kita lihat. Ini surah Ali Imran tak? Surah Baqarah dulu. Masih awal lagi. Masih awal lagi Allah sebut hampir sama. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Itu dah. Yang ada ayat dan sama. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sama ayat sana dengan ayat sini. Nak jelaskan dua sifat sana, sifat sini sama je. Di sana Allah jelaskan mereka sama. Apabila mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata kami beriman. Macam mana kau beriman? Ya, kami beriman. Allahu Akbar. Ya. Hak ni Allah sebut wa idza khalau, dan apabila mereka menyendiri maksudnya mereka ni jauh daripada orang beriman. Yang sana Allah sebut wa idza laqu walaqul ladina ma'hum tu, bila mereka berjumpa dengan kaum yang serupa dengan mereka. Dan surah Baqarah sebut apa? Jadi mereka kata inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu, bukan bersama mereka. Mereka apa? Sahabat-sahabat Nabi. Tu innama nahnu mustahzi'un. Tu dan surah Baqarah sebut sesungguhnya kami orang yang mempersenda-sendakan agama terhadap sahabat-sahabat Muhammad. Allahu Akbar. Sini pun sama, cuba kita lihat. Allah jelaskan bila mereka berjumpa dengan orang beriman, sahabat-sahabat Nabi, mereka akan beritahu qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz, apabila mereka bersendiri jauh daripada beriman, mereka menggigit hujung jari. Menggigit hujung jari buat apa? Lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Itulah nak Allah ceritakan sifat orang munafik ni. Naknya lah, dia tak tunjuk mereka benci kepada kita, tapi belakang seolah kita bagi gigit jari tu marah sangat, benci sangat kepada orang Islam tadi. Allahu Akbar. Baik, sebab anamil ni asalnya jari, tapi maksudnya hujung jari lah, takkan nak gigit semua kan. Jadi demikianlah keadaan orang munafik, iaitu mereka memperlihatkan keimanan, kecintaan pada kaum mukminin. Bila berjumpa kata kami sahabat kamu, kami juga seakidah dengan kamu, padahal keadaan sebenarnya adalah bertentangan dengan keadaan perkataan mereka itu. Sebab tu Allah jelaskan dalam surah Baqarah, Allah sebut apa? Mereka jumpa sama puak-puak mereka, kami bersama kamu, bukan bersama mereka. Kami mempersendakan mereka je, memperolok-olokkan agama mereka. Di sini Allah jelaskan pula wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz, bila mereka bersendirian atau jauh daripada orang beriman, mereka menggigit hujung jari kerana amat marah dan benci terhadap orang Islam ini. Allahu Akbar. Kenapa Allah sebut kata menggigit tadi? Ini menunjukkan apa? Kebencian dan kemarahan yang amat sangat terhadap umat Islam. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada mereka. Tidak menjadi masalah sebab surah Munafiqun, tapi Nabi SAW bukan jumpa seorang demi seorang. Ini Nabi SAW cakap secara umum. Tu. Jadi Allah perintahkan, qul, katakanlah wa Muhammad kepada mereka. Kepada mereka Jadi ini kita bila cakap secara umum ni, macam kita katalah siapa makan nangka dia kena getah. Dia terasa sendirilah. Tu. Kata pada mereka, mutu bi ghaidikum, matilah kamu kerana kemarahanmu itu. Bawalah ke mati. Bawalah mati. Kamu nak benci, buat mati tadi. Kenapa? Ingat, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala isi hati. Tak payahlah kamu nak kata kamu beriman, tak payahlah kamu nak sembunyi kemunafikan kamu itu kepada orang Islam. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allahu Akbar. Jadi maksud daripada ayat ini Allah jelaskan,
apapun yang menyebabkan kamu dengki terhadap orang beriman, sehingga hal itu membuatkan kamu marah dan benci terhadap mereka, bawa matilah, matilah kamu dengan keadaan demikian. Ini sebenarnya Allah Ta'ala mengherdik mereka, dan seolah macam kita sindir mereka. Tak apa, kamu nak tunjuk kemunifan kamu itu, orang Islam tak tahu, matilah dengan sifat nifak kamu itu. Allahu Akbar. Ingat Allah beri peringatan pula. Maka ketahuilah, Allah SWT Maha mengetahui segala apa yang ada dalam hati kamu itu. Yakni Allah Ta'ala pasti, Allah Ta'ala akan pasti. Yang pertamanya, Allah akan berikan nikmat kepada hamba-hambanya beriman. Allah tetap akan sempurnakan agamanya, Allah tinggikan kalimahnya. Kita lihatlah Islam tinggi, walaupun zaman dahulu kita bilangan orang Islam tidak ramai. Allah akan menangkan agamanya ini. Dan kalau kamu dalam keadaan kamu sebagai orang munafik, kamu benci berislam sebagainya, matilah kamu. Matilah kamu semua dengan kemarahan kamu itu. Bawalah kepada kemati. Semua itu tidak akan beri faedah kepada kamu. Sebabnya kamu pasti akan diazab oleh Allah SWT. Sebab tu Allah bagi peringatan dan juga sebenarnya sebagai ancaman. Peringatan dan juga ancaman sebenarnya. Kalau mereka rasa mereka ni selamat di depan Nabi, di depan sahabat, mereka tak tunjuk sifat nifak mereka, tapi ingat Allah Ta'ala maha mengetahui. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan tersimpan dalam hati yang mereka tidak zahirkan, iaitu yang merupakan kemarahan, kedengkian, kebencian, iri hati mereka terhadap orang beriman. Allahu Akbar. Baik, cuba kita lihat macam yang saya sebut dulu, masa nak berlaku perang Uhud kan, tu di antaranya golongan Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah bermusyarat nak perang di dalam Madinah ke ataupun di luar. Mereka sokong sahabat-sahabat yang ajak pergi luar. Kenapa? Pergi luar cepat mati sikit. Pergi luar cepat mati kan, terdedah. Tak ada soalan macam apa, untuk berlindung tu kurang. Kalau duduk dalam Madinah tu, tak apa, ada kekuatan lagi. Allahu Akbar. Itu nampak dah. Mereka sembunyikan. Tu. Bila sampai ke kaki gunung Uhud, apa jadi? Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 300 orang pengikutnya tadi minta izin, ya Rasulullah, kami nak balik ni ke Madinah. Kenapa? Bimbang. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran kata-kata mereka apa? Inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah kami terdedah. Nanti kalau musuh mari, manakah orang-orang Mekah mari serang di Madinah, anak bini kami tak ada orang jaga. Kami pula di sini. Allahu Akbar. Itulah mereka sembunyikan. Tujuannya apa? Bukan hak sebenar, tapi untuk memporak-porandakan tentera-tentera Islam. Biar tentera Islam ni kita ni dah tak ramai, bahaya kita, nanti ada yang lari setengah. Tidaklah, sahabat-sahabat, tidak. Baik, jadi ingatlah, bila Allah jelaskan, Allah Ta'ala Maha mengetahui tadi, Allah pasti akan membalas ke atas kamu, orang munafik di dunia. Di dunia ni cara mana? Iaitu dengan cara Allah memperlihatkan kenyataan yang berbeza dengan apa yang mereka inginkan ke atas orang Islam. Sebab mereka inginkan orang Islam apa? Orang Islam mati, nakkan orang Islam kalah. Tetapi Allah zahirkan orang beriman, akhirnya tertegaknya sebuah kenegaraan Islam pada zaman pemerintahan Nabi SAW. Itu di dunia Allah tunjukkan orang munafik gagal. Sedangkan di akhirat kelak nanti, nescaya kamu wahai orang munafik akan diazab dalam neraka dengan azab yang sangat pedih, berkekalan di dalamnya, tak akan keluar buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi itulahnya Allah jelaskan sifat orang munafik ni. Ingat, dia berbeza sebenarnya dengan orang mukmin yang sebenar. Jadi bagi kita ni, kita tak boleh kata kepada seorang tu sebagai orang munafik. Hanya Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Tapi kita kena berhati-hati.
Sebab itulah muslimin dan muslimat Allah Ta'ala, kita kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak tahu? Tahu dia sifat-sifat macam tadi lah. Kita lihat contohnya, kelahiran bab-bab Islam ni mereka akan campur adukkan. Pertama, seolahnya mereka ni nak berjuangkan Islam. Sebenarnya dalam masa yang pertama, mereka sebenarnya adalah macam anti-Islam. Allahu Akbar. Cuba kita lihatlah, dalam masyarakat kita ada tak macam ni? Jawapannya ada. Sebab tu yang saya kata Hasan Basri dalam kitab Penenang Jiwa Mukasyafatul Qulub yang dikarang Imam Ghazali, katanya zaman Rasulullah mereka ni tak nampak. Tak nampak, padahal mereka ramai juga zaman Rasulullah. Tetapi kita zaman kita tu, zaman dia tu, zaman kita sekarang lebih hebat lagi. Zaman kita ni orang munafik kita zahir. Tak ada takut-takut lagi. Tak ada takut-takut lagi, tak ada segan silu lagi nak tunjukkan kenifakan mereka itu. Allahu Akbar. Jadi kalau tengok sifat munafik itu, lihatlah kepada hadis-hadis banyak. Maka di antaranya 3 perkara yang Nabi kata, satu hadis Nabi kata 3, satu hadis ada 4. Jadi jawapannya banyak lagi. Sebab tu dalam kitab yang sama juga saya kata, carilah kitab Penenang Jiwa, dalam tu ada. Malahan saya kata berapa muka surat diceritakan sifat nifaq, banyak, panjang sampai satu bab. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata lah, idza hadatsa kadzaba. Bila bercakap bohong. Bila bercakap bohong. Inilah cuba kita lihat kan saya kata dari kalangan orang yang atasan. Nak pancing undi ke? Nak buat begini, buat begini. Bila dapat tak buat. Bukan hak agama saja, hak dunia pun dia tak buat. Yang agama lagilah ditinggalkan. Bila bercakap bohong. Tu. Wa idza tumina, apabila diberi amanah, khana, khianat. Ada tak dalam ni? Allah, amat banyak sekali kita boleh nampak. Allah, tu dua perkara ni kita tengok, bercakap bohong, diberi amanah, dia khianat amanah tadi, diberi kepercayaan, diberi mandat, dia gunakan kuasa untuk kepentingan diri, bukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ada lagi tak? Wa khasama fajara, tu ada lagi. Bila bergaduh melampaui. Melampaui sampai sanggup kita tu apa? Sama-sama Islam ni tak boleh. Dengan orang kafir pula boleh pula. Allahu Akbar. Tu ada lagi yang lain tu. Baik, kemudian Allah jelaskan keadaan mereka tadi. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Jadi Allah ceritakan sifat mereka lagi. Jadi kita akan lihat isi kandungan Quran ini. Kita nak kenal orang sifat-sifat yang macam ini. Inilah ada sifat nifaq dalam hati mereka tadi. Inilah keadaan yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang saya kata cerita Abdullah bin Ubay tadi. Dia nak Rasulullah keluar daripada Madinah pergi perang Uhud supaya sahabat ni pergi tak balik-balik dah. Kalau kena macam tu, maknanya Rasulullah syahidkan mereka itu, tak apalah, mereka ni akan bebas. Allahu Akbar. Wa in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Allah, cuba lihat dia. Jika kamu memperolehi kebaikan, nescaya mereka bersedih hati. Mereka tak suka Islam menang. Mereka tak suka Islam meningkat. Tengok sekarang. Kita lihat, saya tanya sekarang, suka tak kalau kita sekarang ni hukum-hukum Islam ditegakkan? Itulah jawapannya. Nampak di situ pun ada sifat nifaq pada hati tadi. Allahu Akbar. Sebab tu Hasan Basri kata betul lah zaman sekarang zahir zahir ni. Sebabnya kita kalau kita orang munafik ni, sebab dia musuh dalam lipatan, kita tak nampak dia. Sebab dia bersama dengan kita. Kalau orang kafir yang bukan Islam, kita tahulah. Kalau dia menentang Islam tu, dia panggil kafir harbi kan. Tu. Kalau tak menentang, bagi kafir dhimmi. Kita kenal mereka.
Sebab mereka tidak apa? Tidak seakidah dengan kita. Tapi kalau yang mengaku dia seakidah dengan kita, tapi sebenarnya dia menentang kita. Oh, kan. Antaranya sebagai contoh Syiah. Syiah mengaku Islam, tapi dalam masa sama juga nak sembelih orang Islam. Benda tu sahabat dekat macam tu, Allah sebenarnya musuh. Musuh kan. Ya? Allah Akbar. Sebab tu Allah jelaskan, jika kamu mendapat kebaikan, nescaya mereka bersedih hati, tak suka. Wa in tusibkum sayi'atun yafrahu. Tetapi jika kamu mendapat bencana, kamu ditimpa bencana, mereka gembira kerana hal itu. Allah. Nampak tak? Inilah. Sebenarnya orang munafik suka apa? Orang Islam ditimpa kesusahan, mereka suka. Tapi kalau orang Islam senang, mereka tak suka. Kita tengok ada sifat kita sama-sama Melayu, dia tak boleh tengok orang Melayu apa. Dia tak boleh tengok orang Melayu senang. Tapi kalau orang lain naik, okey tak apa. Dengki iri hati tu ada tak? Bukan dengan bangsa lain, bukan dengan agama lain, tapi dengan bangsa sendiri, dengan agama sendiri. Allahu Akbar. Dahsyat dah sekarang. Memang dahsyat. Lebih teruk Baik. Jadi sikap ini menunjukkan betapa dahsyatnya permusuhan mereka terhadap orang mukmin. Ya. Ketika orang mukmin dapat kemenangan, bila berperang kan, bila berperang orang mukmin menang, dapat pertolongan pada Allah Taala, mendapat bantuan serta bertambah banyak, dan semakin tambah banyak, semakin ramai dan semakin kuat pengikutnya, orang munafik akan bersedih hati. Orang munafik dia tak suka. Sebab tu sebenarnya kita lihat dah, kalau sekarang kita pakat-pakat semua nak menghidupkan hak agama betul, ada je orang menentang. Ya, ada je orang yang menentang. Allahu Akbar. Sebaliknya, jika kaum muslimin ditimpa kesulitan ataupun kekalahan, menderita kerana musuh tadi, maka orang munafik akan bergembira, bersukacita. Tu. Tu. Gitulah seperti mana kaum mukmin mereka orang tu nampak kekalahan tu. Ya, seperti mana kita dalam peperangan Uhud ni kan, ada perang Uhud tu. Jadi puak-puak ni gembira. Puak-puaknya gembira. Tapi sebenarnya kita kata dalam peperangan Uhud, Rasulullah SAW tu pada zahir nampak kalah, tapi tidak. Tapi tidak. Kenapa kita tidak? Memang kata bahawa hari yang berlaku yang peperangan itu orang Islam ramai juga orang yang syahid. Dengan kata lain, tentera Islam itu kecak-kacir. Jadi setelah mana yang tentera-tentera musyrikin Mekah, mereka rasa mereka menang, mereka pun tinggalkan. Tapi mereka tak berani duduk di situ, mereka balik terus. Sebab tu hari yang kedua pula, keesokan hari yang berlaku perangan, Rasulullah balik ke Madinah, buat persiapan lu. Hari yang kedua pula Rasulullah keluar untuk menjejak di mana musuh-musuh yang semalam nak perang semula. Tapi tak jumpa. Sebab apa? Semua dah lari dah. Sebab itulah dari sudut hakikatnya Islam, tentera Islam tu tidak kalah. Sebab hari yang kedua Rasulullah keluar semula. Tapi tak jumpa lah. Dan yang keluar tu Rasulullah beritahu dah, yang keluar syarat dia yang pergi perang semalam. Yang hak baru tak nak. Hak yang semalam saja. Siapa yang hak sakit sikit-sikit yang boleh berjalan, pergi kita perang belaka. Subhanallah. Nampak tak itu kekuatan Islam yang saya tunjukkan tadi. Allahu Akbar. Baik jadi kemudian Allah Ta'ala jelaskan hal mereka tadi hal mereka apa? Tak suka kita senang, tak suka kita mendapat nikmat Ini orang munafik. Baik. Sebab tu Allah jelaskan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jadi Allah Ta'ala bagi kita sini, tadi kita kena beringat itu sifat orang munafik yang suka apa? Suka melihat kesusahan atau umat Islam. Tapi umat Islam pula kalau berlaku apa satu-satu itu, kita ingat itu adalah satu ujian daripada Allah. Contohnya kita lihat dalam peperangan Uhud tu, ujian kepada sahabat-sahabat. Sebab di antaranya yang paling besar sekali, Rasulullah SAW telah berpesan dah kepada 70 orang sahabat yang ditempatkan di atas gunung, atas gunung Uhud itu. Nabi kata, apa jadi kamu wahai pemanah,
Mereka ni golongan pemanah, tentera pemanah. Kamu jangan turun. Kamu jangan turun. Tapi bila mana yang pada permulaan dah, tentera kafir mari, maka berlakunya peperangan. Maka nampak ke tentera kafir ni kalah. Kalah awal lah. Kalah awal, jadi mereka tinggal. Jadi hak yang bawah tu semua dah kutip harta-harta peninggalan. Hak yang bawah kata, buat apa lagi, kita dah menang. Mereka turun, mereka pun nak kutip juga. Sebab tu Allah tegur dalam beberapa surah. Dalam beberapa surah Allah tegur, jangan jadi macam tu. Taat pada perintah Nabi. Ya, dengan kata lain apa? Perintah ketua tadi. Tapi ketua yang kita lihatlah ketua yang macam mana kan? Ketua yang berpegang kepada agama. Baik. Jadi apa Allah Taala nak mendidik kita. Wa in tasbiru, jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, wahai umat Islam. Kamu bersabar atas apa yang berlaku, bertakwa. Perintah Allah. Baik, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan bagimu. Maknanya kita berpegang teguh kepada Islam, kepada ajaran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik tak akan dapat tak akan dapat menguasai kita, itu Allah sebut dah. Nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan bagi kamu. Tapi ni kalau sikap kita macam lalang, ikut pada angin, itulah jadinya. Orang ni jadi tak angin ikutlah, orang ni buat ikut pula. Tak ada, kita kena pegang teguh kepada ajaran Islam, kepada apa yang boleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab tu Allah jelaskan, innallaha bima ya'maluna muhit. Tu tadi Allah minta kita bersabar dan bertakwa, teguhkan di atas keimanan dan ketakwaan kita tadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Iaitu apa? Orang munafik tadi. Jangan kau bimbang, Allah Ta'ala pasti akan menolong kamu. Baik. Jadi sebenarnya dalam ayat ni Allah Ta'ala membimbing umat Islam supaya selamat daripada keburukan dan juga tipu daya orang-orang orang jahat, orang munafik tadi. Pertamanya dengan kesabaran. Sabar apa? Sabar atas agama sabar atas agama. Dengan ketakwaan, bertawakal kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala yang menguasai musuh-musuh mereka itu. Semuanya kita akan fahamlah. Walaupun musuh itu tidak sehebat sekalipun, tapi mereka sebenarnya dikuasai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Tu. Jadi tidak ada daya upaya kekuatan semuanya dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita kena tahulah, apa yang Allah Ta'ala kendaki pastilah itu yang berlaku. Contohnya macam perang Uhud itulah yang berlaku, Allah tunjukkan. Lain kali kamu taat kepada Nabi SAW. Dan juga kalau kita lihat juga dalam peperangan Hunain, yang berlaku setelah pembukaan kota Mekah dalam tahun 8 Hijrah. Dalam tahun 8 Hijrah, setelah pembukaan kota Mekah, orang Islam masa tu ramai. Mereka nak pergi serang orang kafir. Jadi mereka lihat, kita ni ramai, kita pasti menang. Awal lagi maka Allah tunjuk apa? Mereka telah diserang hendak, berkecamuk mereka lagi. Tu berkecamuk mereka lagi. Hampir seolah macam apa? Seolah macam nak tewas peringkat awal. Itu orang Islam dalam peperangan Hunain. Sebab tu Nabi SAW kumpulkan mereka semula, bagi perangsang mereka, barulah mereka serang semula, barulah Allah bagi kejayaan. Situ pula Allah nak tarbiyah kepada kita. Kamu jangan yakin dengan bilangan yang ramai. Bilangan yang ramai itu bukan menunjukkan kekuatan. Kekuatan adalah ada pada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah nak bezakan dalam peperangan Hunain, orang Islam ramai. Sedangkan dalam peperangan Badar, orang Islam sedikit, 313 orang. Tapi sebab mereka, keyakinan mereka dengan pertolongan Allah, Allah mudahkan beri kemenangan. Nampak? Dalam peperangan Hunain Allah uji kan? Tu ya. Baik, jangan yakin dengan bilangan yang ramai. Baik. Sebab tu dalam sini pertama kita bersabar. Orang tak ramai pun sabar. Kita lihatlah dalam contoh masjid. Masa sebelum dibuka dulu, bila boleh nak buka, bila nak buka. Bila dah dibuka tinggal berapa orang boleh bilang. Kita bersabarlah. Bersabar berpegang dengan apa yang
yang kita pelajari, yang kita ilmu yang Allah kurniakan kepada kita. Nah, jadi Allah Ta'ala beritahu, tak akan terjadi sesuatu keburukan kata orang Islam bila mereka bertawakal, bersabar tadi, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana semuanya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak akan berlaku melainkan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu dengan kehendak takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah, jadi orang yang bertawakal kepada Allah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencukupinya. Allah akan bagi bantuan, Allah bagi keterangan pada dia. Allah Akbar. Jadi itulah ya. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada kita ini macam mana kita nak berdepan dengan orang yang bukan Islam. Nampak dah ya? Tak dapat tidak kita kata. Zaman Nabi SAW mereka ada bukan orang Islam, ada orang Yahudi, ya, malah tadi ada orang munafik lagi. Macam mana Rasulullah menangani mereka tadi. Dan begitulah kita sekarang ni, walaupun kita negara kita di mana kita panggil masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk. Bangsa lain-lain tak kisah, tapi agama yang lain-lain itu. Tapi lah kita kena bersabar. Kita berpegang kepada agama kita. Ya? Allah sebut dah, lakum dinukum waliyadina. Bagi orang kafir mereka agama mereka. Bagi kita agama kita. Ya? Teguh kita berpegang, teguh bertawakal kepada Allah. Ya, insya-Allah Allah akan beri pertolongan kepada kita. Baik ya. Jadi maka dalam ayat daripada kita tengok pada surat pagi ni, Allah tak menceritakan musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam akan sentiasa untuk menjatuhkan Islam. Akan menjatuhkan Islam. Mereka akan berusaha. Kita tak tahu macam mana. Ya. Baik, tapi bagi kita pula hendaklah dengan kita bersabar, bertakwa, bertawakal kepada Allah, insya-Allah pertolongan Allah Ta'ala akan bersama dengan kita. Dan Allah ceritakan orang yang musuh Islam, mereka ini jika kita mendapat kemenangan, dapat kebahagiaan, mereka tak suka, mereka bersedih. Tapi kalau pula kita ditimpa bencana, ditimpa kesusahan, ketika itulah kebahagiaan bagi mereka. Allahu Akbar. Sebab itulah maka Allah jelaskan semua tu kita hendaklah mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai surat kita itu insya-Allah. Dan yang akan datang pula Allah Ta'ala ceritakan pula tentang peperangan Uhud. Maksud peperangan Uhud yang saya sebut tadi, ya. Sebab apa? Dibawakan sifat munafik, dan kemudian Allah bagi contohnya dalam peperangan Uhud yang pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pengajaran kepada kita umat akhir zaman ini. Sebab macam saya sebut tadi, zaman Nabi SAW tu orang munafik pun ramai, tapi tak kelihatan tak, sebab mereka takut-takut. Zaman sekarang ni tidak takut, tidak malu. Tak takut, tak malu, dia akan menjatuhkan Islam. Allahu Akbar. Ya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pengajaran kepada kita, pencerahan dapat kita fahami, menghayati untuk kita amalkan, dan dapat kita warakkan kepada kita dari sini. Walahuna aqulu qawli hadha astaghfirullah lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Tak ada ya? Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairal ma sa'alaka ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil imati wa tarda. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا يقينا صادقا وزدنا عملا متقبلا عندك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القران شفيعا لنا في الدنيا والاخره وارزقنا فهمه وبعنايتك يا الراحمين واجعلنا عاملين به يا ذا الجلال والاكرام. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله